Nak tunggu ke nak mula ni? Boleh mula dah. Boleh lambat. Lambat sikit. Okey, lambat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita meneruskan bicara Asmaul Husna pada muka surat 73, merujuk kepada Asmaul Husna yang ke-23, iaitulah Allah As-Sami'. Allah itu Maha mendengar. As-Sami' maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha mendengar. Nanti kita akan sama-sama membaca doa yang ada kaitan dengan As-Sami'. Secara ringkasnya ialah, pertama, kita akan bertemu dengan beberapa keadaan bagi orang awam melihat bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala hampir sama dengan manusia, dengan maksud Allah As-Sami' mendengar, manusia juga mendengar. Allah Al-Basir melihat, manusia juga melihat. Allah Al-Alim mengetahui, manusia juga Al-Alim mengetahui. Maka soalan timbul di sini, apakah mendengar Allah sama seperti mendengarnya manusia? Melihat Allah sama seperti melihatnya manusia? Mengetahui Allah sama seperti mengetahuinya manusia? Maka jawapan dalam hal ini ialah wajib kita beriman bahawa selama-lamanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah itu adalah tidak sama dengan makhluk. Dengan arti kata lain, ambil contoh yang kita bahas pada hari ini, Allah As-Sami' dengan manusia Sami' juga mendengar. Mendengar manusia tak sama dengan mendengarnya Allah. Banyak alasan kita boleh beri. Pertama sekali ialah manusia bermula daripada tidak boleh mendengar kepada boleh mendengar. Artinya seawal kita lahir, kita tidak boleh mendengar dengan sepenuhnya. Itu sebab kalau diajar kepada bayi ilmu apa sekalipun, mereka tak boleh nak respon, kerana mereka tidak boleh mendengar sebaik-baiknya. Sebab itulah mendengarnya manusia, melihatnya manusia ini datang melalui proses pembesaran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a faja'alakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah menciptakan kamu daripada perut ibu kamu, melahirkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tidak mengetahui apa-apa sekalipun. Kemudian Allah lah yang menciptakan pendengaran dan penglihatan. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Kepada mereka yang mengkaji metodologi sastera bahasa Arab Al-Quran, ada dua perkataan di sini. Pertama ialah khalaqa, yang kedua ja'ala. Kalau kita perhatikan kepada ayat ini, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun syai'a. Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tidak mengetahui apa-apa. Ataupun pada ayat yang lain Allah menyebut
Allah menciptakan kamu daripada tidak ada apa-apa. Allah gunakan perkataan mencipta manusia ni dengan perkataan khalaqa. Khalaqa maknanya mencipta daripada tidak ada kepada ada. Contohnya, alam ini tidak ada, kemudian kun fayakun ada, maka itu disebut khalaqa dari segi bahasa Arab. Manusia asalnya Azhar Yaqub, senang ceritanya, payah sebut orang lain. Asalnya tidak ada, kemudian tahun 1973 tua dah ni. 51 tahun, separuh abad. Ada atas muka bumi. Jadi mencipta daripada tidak ada kepada ada itu disebut khalaqa. Kemudian perkataan kedua namanya ja'ala. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah Subhanahu wa taala ja'ala, menjadikan kepada kamu mata untuk memandang, hati untuk merasa, apalagi termasuklah juga telinga untuk mendengar. Jadi ja'ala ini beza dengan khalaqa. Kalau ja'ala, ia merujuk kepada proses step by step, termasuklah as-sami', mendengar. Dengan arti kata lain, kita ni ataupun anak kita yang baru lahir, asalnya walaupun ada telinga tapi langsung tidak boleh menerima proses bunyi untuk mereka faham. Perlukan masa untuk seketika. Buktinya apa dia? Umur 6 bulan, mungkin umur 3 bulan, panggil, katakan dia nama Atan, dia tak faham pun, dia tak boleh nak respon. Tapi setelah mana 6 bulan barulah dia boleh faham. Atan, dia pun akan respon. Sebab apa? Sebab dia mulai belajar proses. Oh, Atan ini merujuk kepada nama yang disimbolikkan kepada aku. Jadi nak beritahunya beza di antara mendengar Allah dengan mendengar manusia. Mendengar manusia bermula daripada tak boleh dengar kepada boleh dengar. Kemudian daripada boleh dengar, semakin tua semakin berat semula pendengaran. Akhir sekali langsung tak dengar. Kemudian pendengaran manusia bersifat fana. Fana dengan arti kata lain, bila mati langsung tak boleh dengar apa-apa. Berbeza dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga As-Sami', Maha mendengar. Maha mendengar Allah tidak dimulakan dengan Allah tak mendengar, dan tak berakhir dengan Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar. Bermakna apa? Maintain Allah sentiasa mendengar, tak dimulakan dengan tidak mendengar, dan tak berakhir dengan tidak mendengar. Itu yang pertama. Beza As-Sami' Allah dengan As-Sami' manusia ialah, kalau manusia As-Sami' mesti guna telinga. Apakah Allah Subhanahu wa taala juga perlu pada telinga untuk mendengar? Tidak. Allah itu Maha mendengar untuk menunjukkan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Apakah Allah memerlukan telinga? Jawabnya tidak sama sekali. Jadi Ustaz sebut satu perkataan ini, satu sifat ini, maka tuan-puan boleh kiaskan dengan yang lain. Sama juga dengan Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Tidak sama dengan makhluk yang dimulakan dengan tidak melihat dan berakhir dengan rabun, dan akhir sekali langsung tak boleh melihat setelah kematian. Maka kita tidak boleh nak sama sekali nak samakan sifat Allah dengan sifat manusia, yakni mendengarnya Allah sama dengan mendengarnya manusia. Baik, itu poin yang pertama. Poin yang kedua ialah, kalau kita mengkaji Al-Quranul Karim, kita akan dapati bagaimana perkataan As-Sami' Allah Subhanahu wa taala ini hadir dalam banyak situasi. Antaranya ialah situasi nak menggambarkan bahawa Allah Subhanahu wa taala ini, walaupun mata kita tak dapat lihat, telinga kita tak dengar akan Allah Azza wa Jalla, tetapi Allah Azza wa Jalla Maha mendengar hatta kepada apa yang sedang kita bicara. Contoh yang terhebatnya antaranya ialah kalau kita rujuk kepada surah Al-Isra. Surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim,
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Tuhan Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di bumi Palestin yang kami berkati di sekelilingnya untuk kami memperlihatkan sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah, dan Allah itu As-Sami', Maha mendengar, Al-Basir, lagi Maha melihat. Mungkin kita tanya, salah ke Ustaz kalaulah ditukar wording ayat As-Sami'ul Basir kepada Al-Halimul Hakim? Subhanalladzi sampai ke mereka innahu huwas sami'ul basir, tukar innahu huwal hakimul ghafur. Allah itu Maha bijaksana lagi Maha pengampun. Dari segi salah tak salah. Innahu huwar rahmanir rahim. Allah itu Maha baik lagi Maha penyayang. Dari segi salah tak salah. Innahu huwat tawwabur rahim. Allah itu Maha penerima taubat, tak salah. Tapi Allah Azza wa Jalla ignorekan semua perkataan sifat-sifat lain, tapi Allah attach, slot in dengan perkataan innahu huwas sami'ul basir, merujuk kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kenapa dan kenapa? Baik. Peristiwa Isra' Mi'raj ini peristiwa kecoh. Peristiwa kecoh. Kecoh dengan arti kata lain, Ustaz tak nak cerita panjang lah, cerita Isra' Mi'raj semua kita maklum. Bila Nabi selesai daripada program Isra' Mi'raj, keesokan orang pertama yang jumpa dengan Nabi ialah Abu Jahal. Nabi bersandar kat Kaabah. Abu Jahal pergi jumpa dengan Nabi. Ya Muhammad, hal laka min khabar? Wahai Muhammad, relax, nampak pagi ni ada cerita baru ke? Ha, tu dia. Tanya ni bukan nak tahu, tapi tanya ni orang kata nak perli. Nabi kata ada cerita baru. Ceritanya ialah berlaku Isra' Mi'raj. Isra' maknanya aku dibawa oleh Allah Ta'ala ke Palestin, kemudian naik semula ke langit, turun semula sampai ke Mekah. Jadi cerita ni memang cerita tak masuk di akal. Bagi Abu Jahal ini turning point. Turning point untuk dia convince masyarakat Arab Quraisy yang telah pun beriman dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini untuk kembali murtad. Murtad yang bagaimana? Oi, Muhammad ni dah melampau menipu ni. Selama ni dia bercakap dia nabi, orang boleh terima lagi. Dia bercakap tentang syurga neraka, dosa pahala akhirat, orang boleh terima lagi. Tapi hari ni dia bercakap dia sendiri pergi naik melawat syurga, melawat neraka, bertemu dengan Allah, pergi ke Palestin dalam keadaan tak sampai sehari semalam. Ini bohong. Maka kata Abu Jahal dalam hati dia, kemungkinan orang Islam pada masa itu yang rapuh keimanannya akan murtad daripada Islam. Jadi akhir sekali kata Abu Jahal, baik, kamu jangan lagi ceritakan Isra' Mi'raj kepada masyarakat, tapi biar aku panggil semua orang di Mekah ni. Maka Abu Jahal lah tukang viral. Tukang viral iklan ada ceramah terbuka tajuk Isra' Mi'raj. Bila ni nak kaitkan dengan As-Sami' ni, bila ramai orang yang mendengar mulai duduk dan kata Abu Jahal, okey wahai Muhammad, cerita semula Isra' Mi'raj. Cerita semula. Maka Nabi pun ceritalah. Nabi cerita bagian. Memang terbukti orang yang rapuh keimanannya mulai murtad. Murtad dengan maksud over sangat ni. Aku sama ni boleh beriman dengan ajaran Islam yang kamu bawa wahai Muhammad. Kalau sekadar kamu kata kamu Nabi, kamu Rasul, kamu terima wahyu daripada Allah, tapi kalau sampai kamu kata kamu naik ke langit, pergi melawat syurga, tengok azab, tengok nikmat dalam syurga, pergi melawat neraka, tengok azab dalam neraka, ini bohong sakan. Jadi kecoh tu berlaku. Beza dengan Abu Bakar. Abu Bakar pula bila dibawa cerita Isra' Mi'raj, dia kata la usaddiquhu walau ablagha min zalik.
Kata Abu Bakar, jangan cerita Isra Mi'raj, cerita hak lebih pelik daripada Isra Mi'raj pun aku beriman lagi. Maka berlakulah kecoh di Mekah, koyak kesepaduan orang Islam seketika. Berlakunya persimpangan. Yang rapuh keimanan, murtad, kembali kepada agama berhala. Yang kuat keimanan, semakin kuat keimanan dia, contoh sebagaimana Abu Bakar. Maka kecoh sampai ke peringkat menjadi isu semasa yang paling hangat di Mekah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mana menyuruh cerita Isra dan Mi'raj ini, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurahu min ayatina. Allah bentangkan cerita Isra Mi'raj, innahu huwas samiul basir. Akhir sekali Allah matikan dengan bicara innahu, sesungguhnya Allah itu as-sami', maha mendengar. Mendengar apa? Kekecohan yang berlaku isu semasa di Mekah. Isu semasa di Mekah, kecoh-kecoh tentang ada orang murtad gara-gara peliknya Isra Mi'raj, kecoh-kecoh tentang bagaimana Abu Jahal ambil peluang untuk hijack cerita Isra Mi'raj untuk dapat benefit kepada pihak dia. Jadi semua ini nak menggambarkan bahawa Allah Subhanahu wa taala as-sami', maha mendengar, biarpun ia berlaku di atas muka bumi. Inilah yang dikatakan bagaimana Allah, bila kita belajar Asmaul Husna, As-Sami', maha mendengar, merujuk kepada Allah Ta'ala ini perfect, maha mendengar. Termasuklah dalam bicara-bicara kita. Bicara kita, bisikan kita, munajat kita, rintihan kita, rasa kita. Maka Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Dalam surah Al-Mujadalah Allah menyebut ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tak sembang 3 orang malaikat Allah yang keempat. Tak sembang 4 orang malaikat Allah Azza wa Jalla yang menjadi orang yang kelima. Baik, itu yang kedua. Poin ketiga pada Allah As-Sami' ialah As-Sami' Allah Subhanahu wa taala ini membawa kepada respon. Ulang sekali lagi, As-Sami' Allah Azza wa Jalla yang kita belajar pada Asmaul Husna ini membawa kepada respon. Respon yang bagaimana? Kalaulah kita berdoa kepada Allah, Allah itu As-Sami' maha mendengar. Respon Allah apa dia? Memustajabkan doa kita. Kalaulah kita ni mengumpat, Allah juga maha mendengar. Respon daripada Allah ialah Allah memurkai atas mengumpatnya kita pada masa itu. Inilah yang kita kena faham maksud Asmaul Husna Allah As-Sami'. Dengan erti kata lain, kurang lengkap kalaulah kita ditanya, kamu belajar apa? Oh, saya belajar Asmaul Husna. Apa tajuknya? As-Sami', Allah itu mendengar. Ya ke? Ya. Kemudian wabillahi taufiq wal hidayah, habis setakat tu saja. Tak cukup. Dia kena ada apa respon, PDCA dalam bahasa manajemen hari ini, plan, do, check and action. PDCA-nya iaitu dah kamu tahu Allah Azza wa Jalla itu As-Sami', maha mendengar, maka responnya ialah berdoalah banyak-banyak kepada Allah, rasalah banyak-banyak kepada Allah. Kenapa? Allah akan memustajabkan doa-doa kamu. Kerana Allah itu As-Sami'. Pada perkara salbiat, pada perkara negatif, janganlah pula mencarut, mengumpat, adu domba, buat fitnah. Kenapa? Semua yang kamu duk sembah atas nama fitnah, semua yang kamu duk sembah atas mengumpat itu Allah As-Sami'. Allah Ta'ala maha mendengar, dan kamu akan bertemu dengan reward and punishment. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Buat baik dibalas baik, kemuncak namanya syurga, dan buat jahat dibalas keras, kemuncak namanya neraka. Kenapa? Titik tolaknya kerana Allah As-Sami'. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat ialah, hadirin sekalian, ini persoalan yang kadang-kadang ditanya, ya.
boleh dikatakan hampir seluruh dunia umat Islam hari ini, seluruh dunia umat Islam hari ini berdoa, baca qunut nazilah kepada umat Islam di Gaza, di Palestin. Dan qunut nazilah ni pada dua angle. Pertama, minta supaya hancurkan Zionis Yahudi. Macam-macam kan yang kita baca, wasallit alaihim kalban min kilabik, wahai Allah, engkau lepaskanlah anjing-anjing engkau untuk menggigit setiap leher-leher mereka, dan kalahkan mereka, menangkan kami ke atas mereka. Dan kita pun insya-Allah akan buat lagi qunut nazilah sekejap lagi. Pada satu angle yang lain ialah minta kemenangan dan pertolongan kepada orang Islam di Palestin biar menang ke atas Zionis Yahudi. Tapi realiti yang berlaku menampakkan keadaan semakin parah. Semakin parah. Semakin parah dengan arti kata lain, kalaulah kita bercakap tentang logistik, bagaimana kawasan utara yang ada di Gaza sudah hancur. Mereka terpaksa beralih ke selatan. Ke selatan pun dah semakin hancur. Mereka terpaksa bergerak ke sepadan Rafah, Palestin. Dengan arti kata lain, bila selatan, utara pun dah hancur, itu bermakna kemusnahan total kepada umat Islam di Gaza, tidak sesuai lagi untuk didiami. Berlakunya pemberisan etnik, dan mana pula yang dikatakan Allah itu As-Sami', Maha mendengar, dalam bentuk rasa, dalam bentuk doa, di mana Allah Azza wa Jalla akan memakbulkan doa kita. Soalan ini timbul ekoran daripada apa? Ekoran daripada ialah rasa sayu dengan apa yang berlaku, rasa sedih dengan apa yang berlaku. Maka jawapannya hadirin sekalian, betul, Allah itu As-Sami', Maha mendengar. Kalau kita bercakap dalam konteks doa, As-Sami', Allah itu responnya apa dia? Allah memustajabkan doa. Tunggu lagi ialah cara Allah Subhanahu wa taala memustajabkan doa ini dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Kena faham kata kunci itu. Cara Allah memustajabkan doa, kita yang berdoa, satu dunia yang berdoa dengan qunut nazilahnya dan konsisten berdoanya, minta kehancuran kepada Zionis Yahudi, kemenangan kepada umat Islam. Maka jawapannya Allah itu As-Sami', Maha mendengar. Dan Allah itu responnya apa dia? Memustajabkan doa kamu semua. Macam mana cara? Dengan cara Allah Subhanahu wa taala yang tersendiri, bukan dengan cara yang difikir menurut akal logik kita. Kalau difikirkan akal logik kita, ya, berdoa hari ni, esok langsung mati berkulak belaka Zionis Yahudi kan. Tapi Allah Ta'ala Maha berkuasa. Berkuasa ni macam mana? Masya Allah, cara tu cara tersendiri. Dan cara tersendiri itulah, wa imma kita nampak, wa imma kita tak nampak, wa imma kita perasan, wa imma kita tak perasan. Contoh lah ya, contoh. Mana ada satu negara di dunia yang untuk mengibarkan bendera sendiri tidak boleh, diharamkan, kena tangkap, kena tembak, yakni bendera Palestin. Tetapi bendera Palestin itulah juga berkibar di seluruh dunia. Maknanya satu dunia orang mengenali Palestin, satu dunia orang support Palestin, dan orang bangga mengibarkan bendera Palestin. Ini hanya berlaku di Palestin. Ini kita congok yang paling mudah dulu, walaupun ada lagi hak besar-besar. Masya Allah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bendera Palestin di Palestin tu sendiri, di Gaza tu sendiri tak boleh dikebarkan. Sebab apa? Itu di antara yang diharamkan oleh Zionis Yahudi. Kibar, tembak. Kibar, diambil tindakan. Kibar, rumahnya kena bom. Tapi Masya Allah, tabarakallah, bendera itulah juga dikibar oleh seluruh manusia timur, barat, utara, selatan, Muslim dan non-Muslim di seluruh dunia. Dan orang bangga. Opposite rumah ustaz ni betul-betul opposite. Bagaimana tuan punya rumah tu, dia gantung bendera Palestin memenuhi pintu pagar rumah.
memenuhi pintu pagar rumah bendera Palestin, siap tulis la ilaha illallah, dan bangga. Dan ustaz pun tak nak kalah. Apa ustaz buat? Ustaz beli sebanyak-banyak bendera Palestin. Setiap penjuru pagar tahfiz Majlis Hufaz juga dengan dekat rumah tu pasang bendera Palestin sampai sekarang. Agak-agak lah bendera Malaysia kita macam tu. Iya. Bendera Malaysia pun kita tak akan buat macam tu. Kemarut lain macam je, pasang bendera Malaysia ni 24 jam, letak atas kereta bendera Malaysia, letak kat pagar bendera Malaysia. Tapi orang tak rasa ralat, bahkan orang rasa proud, rasa bangga. Maka ini salah satu contoh kemenangan moral yang sangat kuat bagi orang Palestin. Satu. Kemudian perkara-perkara subjektif yang lain, Allah memustajabkan doa as-sami' Allah ini ialah banyaklah. Kita kata bagaimana masyarakat Palestin yang terbunuh, yang kena bunuh, ya, kita nampak ngeri. Tapi saat insiden itu berlaku, kita ngeri. Sepas saja tercabut nyawa mereka, agak-agak kalau kita tanya mereka duduk mana sekarang ni? Para syuhada hampir puluhan ribu yang ada hari ini, belum kira daripada tahun 48, tahun 69, tahun 73 sampai hari ini, ratusan ribu para syuhada di Palestin, laki, perempuan, kecil, besar, tua, muda. Mereka di mana sekarang? InsyaAllah kita boleh kata mereka berdalam syurga. Kita hak tak syahid ni belum tentu lagi masuk syurga, belum tentu lagi mati husnul khatimah. Bermakna apa dia? Kalau kita bercakap soal kemenangan di sisi Allah, mereka sudah menang. Menang dengan maksud masuk syurga, menang dengan maksud pergi ke pangkuan Allah dalam keadaan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu juga contoh kemenangan yang memang tak dimengerti oleh Zionis Yahudi. Sebab tu di antara komen yang dibuat oleh pegawai-pegawai kanan Benyamin Netanyahu, apabila Benyamin Netanyahu asak supaya berperang, akhir sekali komander dia kata, macam mana kita nak berperang dengan orang Gaza? Mereka ni asyik tersenyum saja. Mereka tembak kita mati, kita terbunuh, mereka tersenyum. Kita tembak mereka pun, mereka mati syahid, mereka tersenyum. Sudah. Beza dengan Yahudi itu sendiri. Lari lintang pukang, berlaku histeria dan sebagainya. Nak beritahu, ji'tukum biqaumi yuhibbunal maus kama tuhibbunal hayah. Kita bertemu dengan kelompok manusia yang suka nak mati sebagaimana kita suka nak hidup. Umat Islam di Gaza, mereka bercita-cita untuk mati. Sebab apa? Yang memisahkan mereka dengan syurga hanya mati saja. Jadi wa imma ketika mana mereka bunuh Zionis pun mereka seronok, puas hati, mereka bertempur di medan perjuangan. Ketika mana mereka dibunuh pun, rata-rata jenazah mereka, mayat mereka senyum mereka. Sebab apa? Mereka meraih mati syahid. Maka itu juga maksud Allah As-Sami', Maha mendengar yang mempunyai respon Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doa. Masya Allah, sesuatu yang sangat luar biasa lah kan, sangat luar biasa. Adapun pemimpin-pemimpin Arab tu biarkanlah, apakan daya, mereka dah tak boleh nak kata apa dah. Okey, jadi tuan-puan, itulah dia maksud Allah As-Sami'. Sekarang kita akan sama-sama membaca doa ini. Doa ini adalah doa yang dikaitkan dengan Allah As-Sami' di muka surat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-puan ikut ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Sami'u ya man la yashghuluhu sam'an an sam'in ya man la tughliquhu al-masail wa la tu'attiluhu ya man
la yatabarramu min ilha'i al-mulahhin adhiqna biraddi afwika wa halawati maghfiratika wa sallallahu ala nabiyyina wa rasulina wa nurina Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang bermaksud, wahai Allah yang maha mendengar, yang tidak terganggu pendengarannya dengan mendengar yang lain, yang tidak dikelirukan oleh banyaknya permohonan, tidak juga menerima permohonan dan tidak juga dilalaikan olehnya. Wahai Tuhan yang tidak pernah kesal dengan desakan para golongan yang memohon, anugerahkanlah kesejukan maafmu dan kenikmatan keampunanmu. Semoga selawat dan salam setiap dilimpahkan kepada Nabi, Rasul dan cahaya kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat baginda. Akhir daripada ustaznya, hadirin sekalian, beginilah kita yang duk belajar Asmaul Husna ini, antara lain, bila tiba masa kita nak berdoa kepada Allah, tolong jangan berdoa dengan tangan kosong. Apa maksud berdoa dengan tangan kosong? Angkat tangan je. Angkat tangan, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Kemudian berdoa terus, wahai Allah, nak itu, nak ini, nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Wa imam bahasa Malaysia, wa imam bahasa Arab, berakhir dengan walhamdulillah rabbil alamin. Ini namanya berdoa dengan tangan kosong. Sebaliknya, sebaik-baik doa ialah dengan memberikan hadiah terlebih dahulu kepada Allah. Apakah hadiah yang patut diberi kepada Allah terlebih dahulu barulah berdoa? Jawapannya ialah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Berdoa, kemudian sebut dulu ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Syakur, ya Hannan, ya Mannan, ya Ghaffar, ya Sattar. Suntinglah mana-mana Asmaul Husna, tak kisah. Puas-puas lu puji Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wahai Allah yang maha baik, wahai ya Allah ya Quddus, wahai Allah yang maha suci pada sebarang bentuk kelemahan dan kekurangan. Ya Allah ya Ghaffar, wahai Allah Tuhan yang maha menutup segala keaiban manusia, mengampunkan kesilapan manusia. Barulah kita pun berdoa, minta itu, minta ini, minta itu, minta ini. Ini lebih deras, lebih pantas Allah Subhanahu wa taala nak memustajabkan doa kita. Mana buktinya? Buktinya ialah pernah sekali seorang sahabat Nabi berdoa, Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu bi annaka Allah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini semua adalah Asmaul Husna yang dia lantunkan. Kemudian Nabi kata, unzuru ila hadha. Wahai sahabat-sahabat aku sekalian, kamu dengar tak dia berdoa tadi? Oh, dengar. Unzuru ila haza. Sila tengok macam mana dia berdoa. Bagaimana dia berdoa dengan melantun-lantunkan Asmaul Husna, memuji Allah dulu dengan Asmaul Husna. Pada masa itu dia meminta, Allah memberi, dia memohon, Allah memustajabkan doa dia. Tu dia. Jadi mulai saat sekarang ni, cadangan ustaz ialah pertama sekali lazimkan diri dengan melantun-lantunkan Asmaul Husna. Atas semangat itulah tahfiz Madinatul Huffaz, tahfiz yang saya usahakan, kita mengeluarkan banyak produk yang berkaitan dengan Quran. Satu, kalau tuan-tuan perasan, adanya Al-Quran Follow the Line. Al-Quran yang kita cetak secara kabur, kemudian ambil pen tulis semula. Tujuannya apa dia? Supaya kita boleh menulis semula Al-Quran dalam keadaan kita boleh follow the line. Produk yang kedua ialah MMQ, rakyat Malaysia menghafaz Al-Quran. Graduan daripada tahfiz Madinatul Huffaz, alumni ini mereka menjadi nuqaba, kemudian memandu rakyat Malaysia secara online untuk menghafaz Al-Quran.
Dan produk yang ketiga ialah Asmaul Husna. Ustaz ada bawa ni kebetulan. Ni untuk Ustaz lah. Ini dia. Asmaul Husna yang kita cetak 99. Okey, ditutup cantik lah. Kertas pun tebal, masuknya poket je. Jadi sambil-sambil, walaupun tu apa kata, Ustaz kita install dalam handphone. Beginilah Ustaz saya peribadi lah, wa imam baca Asmaul Husna, wa imam baca Quran, puasnya ialah pegang fizikal tu. Kalau Quran, pegang fizikal Quran, baru puas baca Quran. Kalau Asmaul Husna, pegang fizikal Asmaul Husna dan baca secara buku tu. Tak salah, tak kisahlah method macam mana, yang pentingnya biar ada. Jadi yang ni kita baca, cuma kita buat olahan. Setiap Asmaul Husna kita akan slot in dengan lafaz Ya Allah. Itu mekanisme lah. Contohnya yang berlaku di tahfiz kami ialah Ya Allah Ya Rahman, Ya Allah Ya Rahim, Ya Allah Ya Malik, Ya Allah Ya Quddus, Ya Allah Ya Salam, Ya Allah Ya Mu'min. Jadi akhir sekali apa dia? Di hujungnya kita melantunkan Asmaul Husna 99. In between itu kita juga berzikir dengan lafzul jalalah, Ya Allah Ya Allah. Praktisnya ialah 5 kali sehari. In between solat, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isyak, isyak ke subuh, tu sekejap je baca. Seminit 2 minit saja. Maka inilah bekalan yang kelak bila kita nak berdoa, kita akan cuba recall balik dengan beberapa Asmaul Husna. Kita akan terasa tu bagaimana doa kita tu insya-Allah lebih mudah dimustajabkan oleh Allah. Ini Ustaz nak bagi hadiah pada sahabat kita. Silakan Syekh Hamid. Saya lupa nama atas apa dah? Murtada. Bagus nama, masya-Allah. Saudara Murtada istiqamah dia dengan Asmaul Husna, dengan kuliah. Cepat masuk syurga tu insya-Allah. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Quddus ya Fattah ya Alim ya Syakur. Allahumma ya Hanna ya Mannan. Allahumma bika nastaghith wa bika narju wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.